Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah hari ini kita akan belajar hadis yang ke-8 yang bertajuk Ta'atul Walidain. Pada muka surat 27 bagi yang ada kitab. Hadisnya berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfuhu thumma raghima anfuhu thumma raghima anfuhu qila man ya Rasulullah qala man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma aw kilaihima thumma lam yadkhul jannah. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia celaka. Raghima anfu ni istilah Arab. Lalu Nabi ditanya oleh sahabat, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu daripada keduanya, kalau yang masih ada ibu dan ayah lah maksud dia, ataupun salah seorang daripada kedua ibu bapa, tetapi dia tidak berusaha untuk masuk syurga. Tidak berusaha untuk masuk syurga dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya. Jadi orang ini adalah celaka lah. Nabi kata celaka orang yang ada kedua orang tuanya tetapi dia tidak masuk syurga. Sebab apa? Ada orang tua ni kita boleh berkhidmat kepada orang tua untuk kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Raghama anfu maksudnya ni mufradat lah dua ni. Satu dua. Mufradat dia raghama anfu ni adalah istilah Arab lah. Raghama tu nak menunjukkan maksud dia celaka ataupun binasa ataupun maksud yang buruk lah. Kibir. Kabura ni orang besar ataupun orang tua. Al-haram ni orang tua. Laqad kunna, sesungguhnya Nabi SAW menyifatkan biman lam yakhdim abawaih, barang siapa yang tidak berkhidmat kepada kedua ibu bapanya, bizil, dengan celaka. Nabi sifatkan orang yang tak berkhidmat kepada kedua ibu bapanya dengan celaka. Haisu annahu qad adrakahuma, ketika mana kedua ibu bapanya masih ada ataupun salah seorang, Nabi sifatkan sebagai celaka. Fal maqsudu minha, dan dimaksudkan dengan celaka itu az-zul wal khus, celaka dan juga kerugian. Man adraka, barang siapa yang dapati ataupun ibu bapanya masih ada, au ahadihima, ataupun salah seorangnya, walam yakuna sababan fi dukhulihil jannah, dan adanya kedua ibu bapa ini tidak menjadi sebab dia masuk ke syurga. Sangat-sangatlah rugi. Sebab apa? Ibu dan bapa ini adalah jalan pintas kita untuk masuk ke syurga Allah dengan kita berkhidmat, kita taat kepada kedua ibu bapa. Hadis ini mensyarahkan babu hathu ala birril walidain, pada bab menyaran kita untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Wa tahziru min uquqihima, dan kita ancaman bagi sesiapa yang menderhaka kepada keduanya. Wa fawatu khairihima, dan hilangnya kebaikan daripada keduanya. Yaqulu Imam Nawawi fi syarhil hadis, Imam Nawawi mensyarahkan hadis ini. Dia kata dalam kitab dia, qala ahlul lughah, Imam Nawawi sebutkan, dinukilkan kalam ahlul lughah, maknahu az-zul, makna dia adalah celaka. Yang tadilah raghama anfuhu tu. Qila karuha wal khiz, ataupun benci. Khiz sama benci juga. Wa asluhu lasaqa anfuhu birragham wa huwa turabu mukhtalitun birramli. Yang mana ayat dia raghama anfuhu ni maksud dia kita menepis ataupun kita buang sesuatu yang kotor kat hidung kita. Anfuhu ni hidung. Lasaqa ni kita menghilangkan. Ragham ni kita menghilangkan sesuatu yang kotor pada hidung kita. Dia istilah Arab lah. Nak menunjukkan benda tu celaka lah. Mungkin orang Arab kalau dia tak suka sesuatu, berkemungkinan wallahu alam dia akan buang sesuatu yang kotor kat hidung dia macam tu lah. Wallahu alam bagaimana cara dia, tapi ini adalah istilah Arab lah. Wa huwa turabu mukhtalitun biram, yang mana yang mengotorkan hidung tadi tu adalah tanah.
tanah mukhtalitun yang bercampur dengan pasir. Mungkin ada kat hidung, kita akan buang kat hidung kita, itu adalah istilah Arab lah. Tapi maksud dia sama je, celaka lah maksudnya. Qila, dan dikatakan juga, disebutkan Imam Nawawi, dinukilkan kalam, qila raghama kullu ma asabal anfma mimma yu'zi. Kita menghilangkan sesuatu ma asabak yang terdapat, yang terkena kepada hidung kita yang menyebabkan kita sakit. Mimma yu'zi, yang menyebabkan kita sakit. Wa fihi, maksud dia apa? Wa fihi, padanya al-hathu ala birril walidain, padanya adalah galakan ataupun saranan kita untuk melakukan kebaikan, wa azamu thawabihi, dan pahalanya sangatlah besar. Ma'nahu anna birrahuma, maksud dia apa? Berbuat baik kepada kedua ibu bapa itu inda kibrihima, ketika mana mereka tua, wa dha'fihima, ketika mana mereka lemah, bil khidmah, dengan kita berkhidmat kepada mereka, wan nafaqah, dan kita memberi nafkah kepada mereka, au ghairu zalik, atau selain daripada yang kedua itu, sababun lidukhulil jannah, menjadi sebab kita masuk ke syurga. Faman qasara fi zalik, barang siapa yang kurang ataupun mengambil remeh kepada perkara tersebut, fatadukhulil jannah, maka hilanglah peluang tersebut untuk masuk ke syurga. Wa arghamallahu anfuhu, maksud dia Allah Subhanahu wa taala benci orang tersebut, ataupun orang tersebut adalah tersangatlah rugi. Kaifiyatu birrul walidain inda hayatihima, cara-cara untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa ketika mana mereka masih hidup. Pertama, ta'atu amrun huma, kita mesti mentaati perintah mereka itu, ma lam yukhalif syar', selagi mana perintah mereka itu tidak berlanggar dengan syarak. Yang kedua, wa mukalamatuhuma mukalamah karimah, kita kena berkata-kata ataupun bersembang, bercakap dengan mereka dengan cakap-cakap yang baik, karimah yang mulia. Wa du'a lahuma bil khair, kita kena berdoa kepada mereka itu dengan perkara yang baik. War rahmah, dengan sifat rahmat. Wal maghfirah, keampunan. Was sa'adah, dan bahagia. Wal ihtimamu bil khidmah, dan kita mengambil penting, mengambil penting bil khidmah, untuk melakukan khidmat kepada mereka. Wan nafaqah, dan memberi nafkah kepada mereka. Wal ibti'adu minat takabbur, dan kita menjauhi diri kita daripada sifat takabur. Ma yustafadu minal hadis, fawaid lah. Yang pertama, inna birrul walidain sababu linailil mardatillah, sesungguhnya berbuat baik kepada ibu bapa itu adalah sebab linaili, yang mana mengalirnya redha Allah Subhanahu wa taala. Innal hayatal ma'al abawain indal kibr, sesungguhnya kehidupan bersama dengan ibu bapa ketika mana mereka itu dah tua, fursatan zahabiyah, itu adalah satu peluang keemasan. Zahabiyah ni keemasan, lihusulil ala jazilis thawab, untuk kita mendapatkan pahala yang banyak, jazil banyak, thawab pahala. Tahzirul muslimin, memberi ancaman kepada orang-orang muslim ini, an uquqil walidain, daripada melakukan kederhakaan kepada kedua ibu bapa. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.